Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan bincangkan satu projek Green Sulam, iaitu projek Jangan Buang Untung Tanam. Ia adalah merupakan projek tanah kompos di mana hasil yang hendak dibuang, iaitu daripada rumput dan juga daun-daun kering itu dikumpulkan lalu dijadikan sebagai tanah kompos. Projek Sulam ini adalah merupakan satu agenda yang dibangunkan oleh KPT yang memberikan penekanan tentang penggabungan objektif pembelajaran kursus dan lalu digabungkan dan melibatkan interaksi dengan komuniti. Subjek ini di bawah MBA 2023 Pengurusan Harta Islam memberikan informasi ataupun diterjemahkan melalui program Sulam ini. Pertama, di dalam silibus ini membincangkan tentang wealth creation atau penjanaan harta. Maka di sini jelas menunjukkan apabila benda-benda yang hendak dibuang itu lalu dikumpulkan dan digunakan teknologi tertentu, ia mampu menghasilkan manfaat lalu dijadikan satu bentuk perusahaan. Yang kedua ialah pengagihan harta. So di sini kita melihat bahawa apabila individu telah berjaya dalam menguruskan harta ini dengan baik, bahkan boleh menjadikan satu perniagaan yang bagus, maka ia akhirnya boleh diagihkan kepada pihak-pihak yang memerlukan hasil daripada pendapatan perniagaan tersebut. Yang ketiganya iaitu tentang penyucian harta. Apabila ilmu tanah kompos ini dapat digunakan dengan sebaiknya, lalu sudah pasti satu hari nanti dia akan berupaya untuk membayar zakat hasil daripada pendapatan yang diperolehi daripada projek tanah kompos ini. Dan seterusnya, ia merupakan salah satu kelestarian harta, iaitu merupakan komponen yang terlibat dalam subjek tersebut. Ini adalah merupakan adaptasi kursus MBA 2023 Pengurusan Harta Islam berkaitan projek Jangan Buang Untung Tanam. Bagi penerangan yang lebih lanjut, maka tuan-tuan dan puan-puan semua akan mengikut segala informasi dan juga penerangan daripada pelajar-pelajar ini. Dipersilakan. Sulam. Apa itu Sulam? Sulam atau nama panjangnya ialah Service Learning Malaysia University for Society. Ianya merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggabungkan objektif pembelajaran kursus dengan khidmat komuniti yang melibatkan pelajar berinteraksi dengan komuniti bagi menyelesaikan permasalahan setempat dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang mereka pelajari di bilik kuliah. Kemudian, apa pula tanah kompos tu? Tanah kompos ialah bahan organik yang telah terurai dan dikitar semula sebagai baja dan pinda tanah. Kompos juga merupakan salah satu pupuk organik yang digunakan pada pertanian untuk mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Penggunaan kompos dapat memperbaiki sifat fisik tanah dan mikrobiologi tanah. Kompos memiliki kandungan unsur hara seperti nitrogen dan fosfat dalam bentuk senyawa kompleks argon, protein dan human sulit diserap tanaman. Seperti bahan yang telah reput melalui pengomposan semula jadi atau pengomposan secara manual yang diguna semula sebagai baja dan sebagai pembaik pulih tanah. Okey, seterusnya, bagaimana pula proses menghasilkan tanah kompos? Sebenarnya, terdapat pelbagai cara untuk membuat tanah kompos ni. Saya ambil cara yang paling mudah, iaitu kompos menggunakan daun-daun kering, sisa tanaman dan sayuran. Ia boleh dilaksanakan semudah mengasingkan sisa makanan, iaitu bahan basah yang kaya dengan nitrogen seperti kulit tembikai, kulit bawang, lebihan sayuran dan sebagainya ke dalam satu bekas yang bertapis untuk dibuang lebihan airnya. Dan kemudian boleh dicampurkan dengan bahan kering yang kaya dengan karbon. Contohnya seperti daun kering, ranting kecil dan habuk kayu. Seeloknya dipotong kecil dan dimasukkan ke dalam satu bekas atau tempat yang boleh ditutup. Kemudian siram.
dengan air pada setiap lapisan bahan kering dan basah di atas tanah sehingga lembap. Dan terakhir, timbus tanah dan bolak-balikkan kompos tersebut hingga penuh. Biarkan selama sebulan dan korek semula, maka siaplah tanah kompos kita. Kebaikan tanah kompos ini juga mampu meningkatkan kandungan nutrien dalam tanah seperti bakteria pengurai yang baik untuk pertumbuhan tanaman, memperbaiki struktur pengudaran tanah dan banyak lagi. Terdapat beberapa manfaat daripada projek ini. Antaranya adalah jumlah sampah harian dapat dikurangkan kerana bahan buangan seperti rumput dan daun kering yang biasanya akan dibuang boleh digunakan bagi penghasilan tanah kompos. Selain itu, pengurusan kewangan yang kebiasaannya melibatkan pengeluaran wang bagi pembuangan sisa rumput dan daun kering boleh ditukar kepada pendapatan. Hasil jualan yang diperolehi boleh digunakan untuk tujuan pelbagai program pemakasaan, pengajaran dan pembelajaran serta sebagai pemberian sumbangan kepada yang memerlukan. Bukan sahaja itu, projek ini juga boleh memberikan ilmu bagi tujuan pembelajaran sepanjang hayat melalui pembudayaan keusahawanan dalam produk penghasilan tanah kompos. Projek ini dilaksanakan berdasarkan 4 komponen silibus kursus pengurusan harta Islam, iaitu penjanaan harta, pengagihan harta, penyucian harta dan kelestarian harta. Pelaksanaan projek ini adalah melibatkan komuniti yang akan menghasilkan tanah kompos. Jadi tanah kompos yang telah dihasilkan akan dijual di pasaran dan dengan itu berlakulah penjanaan harta di mana jika sebelumnya pembuangan rumput dan daun kering memerlukan pengeluaran wang, tetapi kini ia telah diinovasi menjadi tanah kompos yang boleh dijadikan pendapatan. Seterusnya, hasil jualan tanah kompos tersebut ia disumbangkan kepada pihak USIM dan memperkasakan pembelajaran dan pengajaran. Jadi di sini berlakunya pengagihan harta. Kemudian beberapa peratus daripada hasil jualan tersebut akan digunakan untuk membayar zakat. Projek ini juga dapat membudayakan amalan wakaf dan sedekah melalui lebihan keuntungan projek. Jadi di sini berlakunya penyucian harta. Akhir sekali, dalam aspek kelestarian harta, projek ini dapat melatih kemahiran masyarakat tentang penghasilan tanah kompos dan ia dapat digunakan sepanjang hayat walaupun telah tamat pengajian dan berstatus pencen. Apakah projek Sulam ini menghubungkan pihak universiti dengan masyarakat? Ya, Sulam merupakan agenda penting dalam pembudayaan kerjasama universiti dengan pihak masyarakat. Dalam konteks projek yang ingin dijalankan ini, pihak universiti berupaya memberikan khidmat nasihat dan sesi bimbingan dan latihan pengurusan projek tanah kompos ini kepada masyarakat awam. Perkara ini akan membolehkan mereka mengaplikasikan kemahiran ini dalam kehidupan seharian. Jadi selain daripada itu, ia juga bertujuan untuk memperkasakan industri pertanian dan menjadikannya sebagai salah satu industri sara diri. Ia amat berpotensi untuk diceburi bagi para graduan, usahawan, asnaf, fakir miskin dan masyarakat awam yang lain. Secara tidak langsung, Sulam ini adalah untuk menegakkan aspirasi USIM dalam meningkatkan kesedaran untuk mewujudkan persekitaran yang lestari dan tenang di kalangan pelajar dan akademik di USIM. Selain itu, kriteria Sulam adalah berdasarkan pedagogi pembelajaran perkhidmatan. Ini merangkumi prinsip agenda Sulam dan USIM berdasarkan matlamat pembangunan berkelanjutan dan maqasid syariah. Ini boleh dilakukan pada peringkat idea, sedang berjalan atau telah dilaksanakan. Okey, apakah impak daripada projek Jangan Buang Untuk Tanam di peringkat USIM? Projek ini dapat melahirkan produk bahan buangan yang dijalankan oleh warga USIM dalam mengurangkan perbelanjaan universiti. Pembangunan modul projek Jangan Buang Untung Tanam secara komprehensif berkaitan pengurusan tanah kompos dan kewangan Islam. Ia seterusnya boleh didaftarkan sebagai hak cipta oleh USIM di bawah Agensi Perbadanan Harta Intelek Malaysia iaitu MAIPO.
Kekuatannya adalah projek ini boleh dihasilkan dari sumber pemotongan rumput dan daun kering. Secara tradisinya, pihak Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti itu JPPF perlu membuat pembayaran pembersihan kepada kontraktor. Namun begitu, dengan pendekatan cadangan projek ini berupaya memberikan pulangan kewangan semula kepada pihak universiti. Projek ini menyumbang kepada kelestarian dana kewangan universiti sekiranya projek ini dilaksanakan pada skala mega. Okey, apakah impak daripada projek Jangan Buang Untuk Tanam di peringkat komuniti? Projek ini membina produk daya saing ekonomi berskala besar dan pembekal bertaraf industri melalui hasil buangan rumput dan daun kering oleh pihak kontraktor pembersihan majlis perbandaran gotong royong setempat dan lain-lain lagi. Projek ini menawarkan kemahiran dan usahawan yang memiliki bukti sebagai pendukung kepada pembangunan ekonomi negara sekaligus menangani isu pengangguran dalam kalangan mahasiswa. Penghasilan individu asnaf yang menjalani proses transformasi dari penerima zakat kepada pembayar zakat, bahkan mereka juga boleh menyumbang kepada fisabilillah seperti akad hibah, sedekah dan wakaf pada masa hadapan. Sebagai kesimpulannya, projek Jangan Buang Untuk Tanam ini menjadi pilihan utama sebagai sumber baja yang dapat memelihara kelestarian alam sekitar. Bahkan menyumbang kepada ekonomi masyarakat setempat, terutamanya umat Islam, melalui produk penghasilan tanah kompos di mana projek ini melatih kemahiran para peserta dalam bidang keusahawanan dan pengurusan harta Islam. Dengan itu, mereka dapat menjana pendapatan dan menghasilkan penjualan yang diperoleh yang akan digunakan untuk tujuan pelbagai program pemerkasaan pengajaran dan pembelajaran serta disumbangkan kepada yang memerlukan.